Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati lagi dimuliakan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuliah kita pada malam ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dan kita boleh berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tajuk untuk kuliah kita pada malam ini ialah berkenaan dengan tuduhan menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berbicara berkenaan dengan istilah-istilah seperti tajsim, jisim, kan, tashbih. Siapa sebenarnya yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala? Siapa dia golongan mujassimah? Ini antara istilah-istilah yang kita akan bicarakan pada malam ini. Jadi istilah mujassimah itu apa dia? Kan, istilah musyabbihah itu apa dia? Dan kita perlu tahu perkara ini sebab ia melibatkan soal akidah dan juga tuduhan seperti sesat, malah ada sampai ke tahap mengkafirkan saudara-saudara seagama. Dan kita tahu bahawa dalam agama kita, kita tidak boleh gopoh dalam mengkafirkan saudara seagama. Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengeluarkan saudara seagama dari millah, daripada agama ini, agama tauhid, daripada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ni sidang hadirin mukminin, marilah kita sama-sama meneliti apa yang dibahaskan oleh para ulama supaya kita dapat berkenalan dengan istilah-istilah ini. Tujuannya supaya kita dapat memastikan diri kita semua, termasuk keluarga kita, rakan-rakan kita yang lain, tidak tergolong dalam golongan mujassimah dan golongan musyabbihah. Kita tidak mahu kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala ataupun menjisimkan Allah taala dengan makhluk, kerana kita tahu itu akan menyebabkan sia-sialah segala amalan kita selama ini. Dan yang paling kita takut ialah dihumbankan ke dalam neraka Allah Ta'ala wal'iyadzu billah. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, maka marilah kita pada malam ni kita meneliti sama-sama apa yang dibahaskan oleh para ulama berkenaan dengan istilah-istilah yang kita sebut sebentar tadi. Baik, maka di antara apa yang disebut oleh para ulama, dan bila kita sebut ulama, maksudnya ialah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kan, ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menyebutkan bahawa Allah Ta'ala itu tidak berjisim. Kan, jadi bila disebut perkataan Allah Ta'ala itu tidak berjisim, maka kita kena tahulah akan apa yang dimaksud dengan perkataan jisim itu. Kan, kita tidak mahu nanti kita kata jisim, kita sebut jisim tapi kita sendiri tidak faham apa yang dimaksudkan dengan jisim, ataupun menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, atau menyerupakan Allah Taala dengan mana-mana jisim.
Baik, maka kita lihat yang pertamanya kalimah ataupun kalam daripada Imam Ahmad bin Hanbal, kan? Pendapat ataupun definisi daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad bila dia mentarifkan jisim, dia kata jisim ni ialah sesuatu yang ada panjang pendek dia. Itu jisim. Dia ada lebar. Itu jisim. Dia ada tinggi, rendah dia, kan? Berapa meter kita boleh ukur dia, ada ukuran dia. Itu jisim. Dan dia juga terdiri daripada benda-benda kecil yang bercantum yang membina sesuatu. Maksudnya ialah, katalah masjid kita ini, kan? Masjid kita ni jisim. Pasal apa? Sebab terbenanya masjid dengan ada bumbung, dengan ada tiang, dengan ada dinding, ada lantai. Dia terdiri daripada dicantumkan, kan? Dicantumkan, dikumpulkan benda-benda kecil sehingga dia menjadi sebuah masjid yang besar. Ada pasirnya, ada simennya, kan? Ada airnya, ada besi, konkrit, apa semua. Maka terbenalah sebuah bangunan, sama ada masjid, rumah, pejabat dan sebagainya. Jadi itu maksud dia, jisim dia terdiri daripada himpunan dan dikumpulkan dan juga cantuman benda-benda kecil. Itu yang dikatakan jisim. Maka kalau kita tengok sepintas lalu daripada apa yang ditakrifkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, agak-agak tuan-tuanlah di Malaysia ni ada dah orang yang menjisimkan Allah. Kalau kita tengok sepintas lalu, bahawa bila kita kata Allah Ta'ala tu berjisim, makna Allah Ta'ala ada panjang pendek dia, ada meter, ada kaki, boleh diukur. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu berjisim, makna Allah Ta'ala tu dia ada tinggi, rendah dia, kita boleh ukur tinggi dia. Tinggi saya 1.7 meter sebagai contoh, kan? Mana boleh diukur, kan? Dan juga bila sebut manusia, manusia ini dia terdiri dari tangan, dengan kulit, dengan cecair yang ada dalam badan. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia tak ada benda-benda yang macam tu. Dan saya percaya tuan-tuan, perempuan, sama sebagaimana saya juga, kita percaya bahawa di Malaysia ini, kan, tidak ada orang Islam. Tak tahulah kalau yang tersembunyi, tapi yang zahirnya kita tak pernah jumpa mana-mana orang Islam, mana-mana aliran sekalipun. Kita kata aliran dia daripada aliran salafi ke manhaj mana sekalipun, manhaj salaf, khalaf dan sebagainya, termasuk aliran apa sekalipun, selagi dia berada dalam mazhab yang muktabar, kan, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, tidak ada mana-mana orang Islam yang percaya bahawa Allah Ta'ala itu sedemikian. Tidak ada. Baik. Maka bila kita perhatikan apa yang disebut oleh Imam Ahmad, dia kata innal asma'a ma'khuzatun minasyari'ati wal lughah. Dia kata sesungguhnya istilah-istilah itu, bila kita sebut satu-satu istilah, kita kena tahu, kan, istilah tu kita tengok, kita ambil daripada istilah apa. Maka dia kata sesungguhnya istilah-istilah itu diambil dari istilah asy-syariah. Satu, kan, istilah syariah. Yang kedua, wal lughah, dari bahasa. Bila kita sebut jisim sebagai contoh, maka jisim dalam syariah tu maksud dia apa? Jisim dalam bahasa Arab maksud dia apa? Jisim dalam bahasa Melayu maksud dia apa? Jadi itu yang kita kena tahu dulu, supaya kita tidak menuduh saudara seagama dengan tuduhan yang tidak benar. Kita tak mau macam tu. Wa ahlul lughah wada'u hadzal ism ay jism ala dhi. Dia kata dia kata bahawa sedangkan dia kata wa ahlul lughah, dia kata sedangkan ahli bahasa dia telah menetapkan istilah ini, istilah jisim ini, dia kata untuk sesuatu yang ada panjang dia, yang ada lebar dia, yang ada ketebalan dia. Itu yang kata jisim, yang ada susunan dia, yang ada bentuk dia. Macam kita manusia lah, kan, manusia ada bentuk tak tuan-tuan? Ada bentuk manusia. Muka kita sama tak tuan-tuan? Ya, secara umumnya muka kita sama, tapi berbeza, kan?
Semua orang ada mata, ada hidung, ada mulut. Itu kebiasaan manusia lah. Kita tak cakap tentang orang cacat. Itu manusia. Tapi bentuk wajah sama ke tak sama? Tak sama. Ada orang bulat, ada orang bujur, ada orang segi muka dia, kan? Ada wajah dia yang dahi dia luas, ada dahi yang sempit. Berbeza, kan? Tapi poin pentingnya ialah bila sebut manusia, bila sebut binatang, bila sebut makhluk, semua tu ada bentuk. Ada bentuk. Dan dia ada rangkaian dia. Sedangkan Allah, Imam Ahmad kata, sedangkan dia kata wallahu kharij an zalika kulli, dia kata sedangkan Allah Ta'ala berbeza daripada semua benda yang kita sebut tadi. Allah Ta'ala tak sama. Dan saya percaya tuan-tuan sekalian bahawa di Malaysia kita ini, yang kita bercakap ni wakil kita di Malaysia, di Malaysia ni tak ada, kan? Tak ada orang Islam mana-mana mazhab yang muktabar, aliran yang muktabar yang mengatakan bahawa Allah ada panjang, ada lebar, ada tebal, susunan, bentuk, ragaian yang sebagaimana makhluk ataupun manusia. Tidak ada, kan? Maka Imam Ahmad kata, maka daripada itu tidak boleh kita mengatakan bahawa Allah itu berjisim. Tak bolehlah kita kata Allah Ta'ala berjisim, sebab berdasarkan kepada ta'rif yang diberikan oleh Imam Ahmad tadi. Tidak boleh, sebab Allah Ta'ala tidak ada makna jismiyah, dan istilah itu juga tidak ada dalam istilah syariat. Maka batal, tak boleh kita mensifatkan Allah Ta'ala dengan sifat yang sedemikian. Tak boleh. Jadi kita kena tahu dulu, bila kita nak bincang, kita kena tahu definisi dia tu macam mana terlebih dahulu, kan, tuan-tuan sekalian. Saya ambil satu contoh. Kalau kita sebut zat Allah, kan, biasa kita dengar ceramah, kan, ceramah kuliah ustaz-ustaz, dia sebut zat Allah. Tuan-tuan boleh ke kata bahawa mana-mana ustaz, mana-mana penceramah yang kata zat Allah, maka dia menjisimkan Allah? Boleh tak? Tuan-tuan pernah dengar, kan? Ada majlis agama Islam negeri mana-mana, pejabat agama ke pergi tangkap ataupun majlis fatwa mana-mana, dia kata siapa yang kata zat Allah maka dia sesat. Sedangkan zat tu sendiri ada pada makhluk. Zat besi kan? Zat tu ada pada makhluk. Maka kita jangan mudah, kan? Jangan mudah untuk kita menyesatkan orang Islam hanya dengan sebab ada istilah-istilah tertentu. Maka bila dia guna satu-satu istilah, tuan-tuan sekalian, kita kena dapatkan kepastian apa yang dimaksud dengan istilah yang digunakan itu. Maka sebab itu kuliah kita ni kita mulakan dengan ta'rif, kan, dengan definisi terlebih dahulu. Maka berbeza, kan, dengan makhluk. Bila sebut makhluk ataupun jisim, dia ada ukuran, kan. Walaupun benda itu tidak kelihatan pada mata kasar. Udara ni, tuan-tuan sekalian, kita nampak tak oksigen dia? Kita tak nampak. Udara ni kita nampak tak nitrogen? Kan tayar kereta sekarang ni, kan, bukan sekadar boleh pump angin biasa tu, dia ada nitrogen. Maka boleh tak kita nampak dengan mata kita? Kita tak nampak dengan mata kasar. Begitulah juga carbon dioxide dan sebagainya. Carbon monoxide yang membunuh orang dalam kereta, kan, sambung daripada exhaust. Yang asap tu benda lain, hak kita nampak tu, hak hitam kelabu tu, itu asap. Tapi gas, carbon dioxide, carbon monoxide, apa semua, dia tak nampak, dia tak kelihatan. Maka sebab itu dia berbahaya. Dia ada silent killer. Dia boleh membunuh orang yang terperangkap dalam kenderaan. Kalau tertutup semua tingkap, kan, jendela semua tutup, maka dia boleh membunuh. Baik, jadi kita boleh ketahui apa yang membentuk udara, apa kandungan dalam udara. Itu adalah jisim, kan, itu adalah jisim. Maka apa yang kita pegang, mana-mana aliran sekalipun, tuan-tuan, sama ada dia aliran takwil, kan, kumpulan mazhab yang berpegang, mana-mana pendapat yang berpegang kepada takwil dan sebagainya, maka semuanya berpegang kepada ayat Al-Quranul Karim, surah Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai', kan, tidak ada satu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala.
sedikit pun tak sama. Tuan-tuan tanya mana-mana aliran sekalipun, tuan-tuan tanya manhaj salaf, manhaj khalaf, kan, termasuk aliran takwil dan sebagainya, semua mereka berpegang kepada ayat ini untuk mengatakan bahawa tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, walaupun satu, walaupun sedikit. Tak ada. Maka bila semua orang Islam ni, kan, yang berada dalam mazhab dan aliran yang muktabar berpegang kepada ayat ini, laisa kamitslihi syai', semua kata Allah Ta'ala tu tak sama, yang bergaduh tu pasal apa? Yang saling sesat menyesatkan antara satu sama lain tu pasal apa? Ini yang kita nak tahu, tuan-tuan. Bila kita tahu punca masalah, maka kita boleh cadangkan solution, kita boleh cadangkan jalan penyelesaian. Kalau kita tidak tahu punca masalah, macam mana kita nak cadangkan solution, penyelesaian? Rumah kita contohnya ada crack. Nampak crack? Crack ni dia ada crack yang melintang, kan, membujur, menegak. Crack ni macam-macam jenis crack. Ada hair crack yang tidak bahaya, kan, ada structural, kan, the crack tu pada struktur bangunan, itu bahaya, dia boleh runtuh, dinding tu boleh tumbang, menyebabkan bangunan runtuh, membahayakan nyawa. Jadi kita kena tahu dahulu crack tu crack apa yang menyebabkan keretakan itu. Bila kita tahu jenis keretakan, punca dia apa, baru kita boleh cadangkan penyelesaian. Sama ada sekadar cat semula, tutup apa yang retak tadi, ataupun nak kena semen balik, ataupun nak kena runtuhkan dinding tu, buat dinding baru, ataupun nak kena ada sokongan lain kat bawah, lantai bawah, tanah dan sebagainya, maka kita kena tahu punca masalah. Sebab itu tajuk-tajuk seperti ini, sidang hadirin mukminin, kita kena tahu, kan, apa dia masalah yang berlaku sehingga timbul fenomena saling sesat menyesatkan, malah sampai ke tahap mengkafirkan saudara seagama. Kalau kita lihat istilah-istilah ini, contoh yang diberikan oleh para ulama, kan, supaya tuan-tuan nampak, kalau kita kata orang yang menjisimkan Allah, atau dia mentashbihkan Allah Ta'ala, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, atau menjisimkan Allah Ta'ala, contoh dia bagaimana? Kita kena tahu, supaya jangan orang yang tidak menjisimkan Allah Ta'ala, kita kata dia menjisimkan Allah Ta'ala. Orang yang tidak mentashbihkan Allah, yang tidak menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, kita pergi kata dia menyerupakan dengan makhluk. Kita kena tahu, supaya kita tidak membuat dakwaan palsu. Baik, contoh tuan-tuan sekalian, berkata Hanbal bin Ishaq rahimahullahu ta'ala, ni dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, dia kata apa? Dia kata, qultu li Abi Abdillah, aku bertanya kepada Abu Abdillah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Battal. Dia kata apa? Dia kata, wal musyabbihah, ni pasal musyabbihah, kan, golongan yang dikatakan menyerupakan Allah Ta'ala, yang mentashbihkan Allah Ta'ala. Dia kata wal musyabbihah, ni pasal musyabbihah ni, ma yaqulun, apa yang mereka kata, apa komen mereka pasal musyabbihah, golongan yang mentashbihkan Allah Ta'ala. Maka apa jawab Abu Abdullah? Dia kata basarun ka basari, dia bila dia jawab penglihatan Allah, kan, seperti penglihatan aku, kan, wayadun kayadi, tangan Allah Ta'ala tu seperti tangan aku, wa qadamun kaqadami, dan tapak kaki Allah seperti tapak kaki aku. Maka dia kata faqad syabbahallaha bi khalqih, dia kata itulah, dia kata mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa hadza kalam su',
Dia kata ini adalah perkataan yang buruk, perkataan yang keji, yang jelek, dan perbincangan tentang hal ini aku tidak suka. Dia tak suka. Duk bincang pasal sifat-sifat Allah Ta'ala ni, cara detail apa semua ni, kan, benda-benda ni dia tak suka. Dan apatah lagi menyerupakan Allah dengan anggota badan manusia, dia tak suka. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala bukanlah makhluk. Dan dia kata na'udzubillahi minaz zalal, kami berlindung kepada Allah Ta'ala daripada kegelinciran, kan, dan juga wasyak, daripada keraguan. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini contoh yang disebut dalam kitab Al-Ibanatul Kubra, yang kata golongan yang mentashbihkan Allah Ta'ala, yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Macam mana? Bila dia kata penglihatan Allah adalah seperti penglihatan aku, itu tashbih. Soalannya tuan-tuan, yang kita duk kata dekat saudara-saudara seagama, golongan musyabbihah apa semua ni, mujassimah apa semua ni, adakah di kalangan saudara-saudara seagama kita yang cakap macam tu? Saya tuan-tuan sekalian duk pergi kuliah ceramah tiap-tiap malam, masjid yang berbeza-beza. Masjid yang saya pergi ni tuan-tuan, semuanya orang yang berbeza, aliran yang berbeza, cara faham yang berbeza, tapi saya tak pernah jumpa mana-mana masjid yang jemaah dia atau AJK dia yang ada kepahaman macam ni. Tak ada. Sebutlah negeri mana sekalipun, Pulau Pinang ke, Perlis ke, Johor ke, Selangor ke, Negeri Sembilan ke, Melaka, Kelantan, Terengganu, Pahang, tak ada. Sabah, Sarawak pun saya pernah sampai. Bila kita bercakap dengan orang di sana, kita tak pernah jumpa. Secara zahir lah, kan, yang tersembunyi kita tidak tahu. Tapi yang kita tahunya tuan-tuan, tak ada mana-mana orang Islam di Malaysia ni yang kata penglihatan Allah sama seperti penglihatan aku. Tak ada. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya tidak ada orang Islam di Malaysia ini yang kata sebagaimana kita perlukan kepada bola mata, biji mata kita ni, perlu kepada cahaya, perlu kepada contact lens, perlu kepada glasses, cermin mata, maka Allah Ta'ala pun macam tu. Tak ada. Jadi kalau tak ada, kenapa ada tuduhan bahawa adanya musyabbihah, kan, golongan yang mentashbihkan Allah Ta'ala, yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk? Kenapa timbul? Nah, ini yang kita nak perbetulkan, kan, yang kita perlu perbetulkan dalam masyarakat kita. Dia bagi contoh, wa yadun kayadi, orang yang kata tangan Allah seperti tanganku, kan, yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama-sama dengan jamaah. Patut orang tu kata, dia kata yadullah, tangan Allah tu sama macam tangan aku. Yang tu betul tuan-tuan sekalian. Bila dia cakap macam tu, maka akidah dia terbatal kalau selepas hujah ditegakkan kepada dia. Tapi kalau hujah belum ditegakkan kepada dia, jangan cepat, jangan tergesa-gesa kita mengkafirkan dia. Kena dapatkan penjelasan, kena bagi nasihat, kena bagi tahu penerangan, penjelasan kepada dia terlebih dahulu. Jangan laju sangat. Kalau dia kata tangan Allah seperti tangan aku, macam tangan aku, apa maksud tangan aku? Ada jari, dia kata, ada kuku, ada siku, ada kulit, ada sendi, kan, ada otot, muscle apa semua. Itu adalah perkataan yang boleh membatalkan keislaman dia. Selagi dia tidak menyamakan yadullah dengan tangan makhluk, maka kita tak boleh kata itu sebagai golongan musyabbihah. Dia tidak mentashbihkan Allah Ta'ala, menyerupakan Allah Ta'ala. Sama dengan cerita tapak kaki, sama, kan. Kita jangan mudah, tuan-tuan sekalian. Maka kalau dia mengungkapkan kata-kata macam tu, barulah kita kata bahawa faqad syabbaha Allah bi khalqih wa hadha kalam su'.
barulah kita kata itu adalah perbuatan menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, dan itu seburuk-buruk perkataan. Itu perkataan yang jelek, perkataan yang keji, yang tidak selayaknya kita sebut untuk kita mengungkapkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kan? Apa kata Imam Ibn Jauzi? Imam Ibn Jauzi kata, yang dikatakan musyabbihah itu siapa dia? Dia kata musyabbihah, dia kata wal musyabbihah, yang kata golongan musyabbihah ni yaqulun, mereka kata apa? Mereka kata Allah mempunyai penglihatan seperti penglihatan aku, dan mempunyai tangan seperti tangan aku. Ini disebut oleh Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Talbis Iblis, tipu daya iblis. Bila ada orang macam ni, barulah Imam Ibn Jauzi kata itu yang dipanggil sebagai musyabbihah. Maka tuan-tuan sekalian, semata-mata kita berbeza aliran, semata-mata kita berbeza mazhab ataupun kefahaman, janganlah kita ini hilang rasa kasih sayang kepada sesama saudara seagama, kan? Janganlah hilang rasa hormat kita, sifat untuk memuliakan saudara seagama hanya kerana perbezaan metodologi, perbezaan manhaj. Dia bersoal tuduhan-tuduhan musyabbihah, mujassimah, semua ni tuan-tuan sekalian ada tuduhan yang melulu, sedangkan yang berlaku hanyalah perbezaan manhaj ataupun metodologi, kan? Dan kita kena akui bahawa ulama seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan sebagainya mengiktiraf kewujudan aliran-aliran ini, manhaj yang berbeza ini. Sama dengan kita tuan-tuan, kita tak setuju dengan golongan takwil, walaupun kita kata takwil itu salah, tapi kita tidak boleh menyesatkan mereka sehingga kata mereka kafir. Tak boleh. Kerana aliran takwil juga diterima sebagai aliran muktabar, walaupun aliran lain menganggap itu sebagai salah. Jadi kita kena tahu approach yang betul dalam kita menangani isu seperti ini. Sama seperti Ishaq bin Rahawayh rahimahullahu ta'ala, dia kata innama yakunu tashbih. Dia kata tashbih, yang kata tashbih ni apa dia? Dia kata tashbih hanya terjadi, dia kata idza qala, ketika mana seseorang tu cakap, dia cakap apa? Dia cakap yadun kayadin. Dia kata tangan Allah seperti tangan makhluk. Dia kata. Ataupun pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Macam mana pendengaran makhluk? Maknanya kalau makhluk perlu pada cuping telinga, makhluk perlu kepada gegendang telinga, kan? Makhluk perlu kepada bunyi yang kuat, volume untuk dengar, maka barulah orang itu disebut sebagai tashbih. Tapi selagi dia tidak mengatakan bahawa sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, selagi dia tak kata Allah perlu kepada cuping telinga sebagaimana makhluk perlu kepada cuping telinga, sebagaimana makhluk perlu volume dinaikkan untuk dengar suara, dengar bunyi, maka Allah Ta'ala pun perlu dinaikkan volume. Selagi dia tak cakap benda-benda macam tu, maka itu bukan tashbih. Contoh-contoh ni tuan-tuan bukan sahaja disebut oleh ulama hari ni, bukan sahaja disebut oleh contemporary scholars, ulama-ulama hari ni, zaman sekarang. Ia telah disebut oleh ulama dahulu, salafus salih. Mana benda ni telah berlaku zaman dulu, sejak dahulu timbul isu ini. Tetapi orang-orang Islam sebahagiannya, sama ada mereka tidak mengerti cara untuk memahami perbezaan pendapat, atau mereka membutakan mata daripada melihat contoh-contoh yang disebut oleh para salafus salih tentang yang sesat tu macam mana. Maka berkata Ishaq bin Rahawayh, dia kata apa? Dia kata kalau satu orang ni, dia kata contoh dia bagi, dia kata
Katalah satu orang ni, dia cakap sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Dia kata, wa amma idza qala kama qala Allah Ta'ala. Katalah orang tu, benda yang keluar daripada mulut dia sama sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Benda yang ada dalam Quran, hak itulah yang disebut. Contohnya dia pasal yad, pasal tangan, kan, pasal pendengaran, pasal basar, pasal penglihatan. Wala yaqulu kaif, tapi dia tak sebut apa-apa pasal bagaimana, cara apa semua dia tak sebut. Dia kata kalau orang tu sebut tangan Allah setakat tu, dia tak huraikan tangan Allah Ta'ala tu macam mana. Dia sebut pasal pendengaran Allah, dan dia tak huraikan pendengaran Allah Ta'ala tu telinga macam manusia ke apa ke. Dan dia sebut pasal penglihatan Allah sekadar itu sebagaimana yang ada dalam Quran. Maka dia kata, kemudian dia tak sebut bagaimana, dan dia tidak pula menyebut seperti, sama seperti mana makhluk. Tidak ada perkataan-perkataan seperti itu. Maka Ishaq bin Rahawayh mengatakan bahawa itu bukan tashbih. Bukan tashbih. Orang kita, tuan-tuan sekalian, dia tak boleh, dia sensitif. Bila yadun tu, tangan tu, bila kita terjemah Melayu tangan, ada kata, ini sesat. Ini masalah. Ini masalah, tuan-tuan. Tuan-tuan belajar bahasa Arab, yadun tu tangan, memang tangan. Tapi tangan ni dia tak sama. Semata-mata sebut tangan, tidak mesti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Macam saya sebut tadi lah, zat. Tuan-tuan sebut zat Allah. Tuan-tuan dengar ramai ustaz-ustaz penceramah, tak kira aliran mana, tak kira puak mana, kan? Tak kira mazhab mana. Kalau datang kat Malaysia, kalau dia cakap Melayu, dia sebut zat Allah. Tidak ada mana-mana fatwa kata siapa yang sebut zat Allah maka dia kafir. Tak ada. Maka dia terkeluar daripada Islam. Tak ada. Padahal perkataan zat Allah, perkataan zat itu juga digunakan untuk makhluk. Kan saya sebut tadi kan, zat besi lah, zat makanan. Tuan-tuan dengar zat makanan? Tuan-tuan tak pernah dengar, tak pernah guna. Tak boleh sebut zat makanan, nanti jadi sesat. Tak boleh sebut zat itu, zat ini, nanti jadi sesat. Tak ada. Sebab orang tahu yang bila sebut zat Allah, tidak bermaksud kita menyamakan perkataan zat itu dengan mana-mana makhluk. Sebagaimana yang kita sebut tadilah, Allah Ta'ala itu maha mendengar. Kita tak pernah kata macam mana Allah Ta'ala mendengar. Tak ada, kita tak sebut. Kita hanya kata Allah maha mendengar. Itu sahaja. Tadi kita baca pada mukaddimah tadi, kan, tak boleh sebut Allah Ta'ala tu panjang, tak boleh sebut Allah Ta'ala tu pendek, saiz dia apa semua, kan, tak boleh sebut. Ketebalan Allah ada ke? Tak ada. Tebal nipis tak ada, kan. Bentuk macam manusia ni ada bentuk tubuh dia, tak ada. Pada Allah tu tidak ada. Tapi ada perkataan-perkataan yang nampak macam makhluk, tapi dia bukan makhluk, walaupun perkataan tu digunakan untuk makhluk, kan. Allah is the great, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah tu besar. Tapi kita tak kata saiz Allah, kita tak kata zat Allah tu apa, macam mana, besar, panjang, apa ni, besar mana, saiz dia, tak ada. Walaupun kita menyebut Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita, kan, kita jangan laju sangat bila dalam menyesatkan orang, kan. Jangan kita terlalu laju. Berkata Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Siapa dia Imam Ibnu Abdul Bar? Imam Ibnu Abdul Bar merupakan tokoh mazhab Maliki. Saya dalam kuliah saya, kitab Bidayatul Mujtahid, karangan Imam Ibn Rushdi, saya ada cerita tentang siapa dia Imam Ibnu Abdul Bar. Imam Ibnu Abdul Bar ni kita boleh kata dia ni guru kepada Imam Ibn Rushdi. Sehingga ke Imam Ibn Rushdi dalam penulisan kitab Bidayatul Mujtahid, dia banyak persamaan dan dia terikut-ikut style Imam Ibn Abdul Bar. Biasalah murid dia akan terikut-ikut dengan guru dia. Murid walaupun tidak semua, tapi sebahagian besar pendapat dia akan ada pengaruh daripada guru dia.
Jadi Imam Ibnu Abdul Bar merupakan tokoh besar dalam mazhab Maliki. Baik, apa kata Imam Ibnu Abdul Bar? Dia kata dalam terjemahan bahasa Melayu ni lebih kurang, dia kata dan tidaklah mungkin terjadi. Dia kata impossible, kan? Tidak ada kebarangkalian, kemungkinan untuk berlaku. Apa dia? Bagi orang yang bercakap tentang Allah, man qala anillah, tentang orang yang bercakap pasal Allah, sesuatu yang ada nas dalam kitab Al-Quran, untuk kita panggil dia sebagai musyabbih. Kalau benda dia sebut tu benda yang ada dalam Quran, there is no possibilities, tidak ada possibility, tidak ada kebarangkalian, tidak ada kemungkinan untuk kita kata dia musyabbih. Tak boleh. Oh, engkau ni tasbih, engkau ni mentashbihkan Allah Ta'ala dengan makhluk. Padahal orang tu kata Allah Maha melihat. Padahal orang tu menyebut tentang tapak kaki Allah, kan? Dia hanya sebut setakat itu, dia berhenti setakat tu. Dia tak cerita tapak kaki tu macam mana. Benda yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis-hadis yang sahih, maka kalau seorang Islam menyebut perkara itu, maka tidak ada sebarang kemungkinan, sikit pun tak ada, untuk kita kata dia musyabbih. Tak boleh. Kok celah mana kita nak kata dia mentashbihkan Allah Ta'ala? Tak ada celah, dia kata. Tidak ada kemungkinan. Tidak ada kemungkinan. Syarat dia apa? Syarat dia. Apa syarat dia? Syarat dia ialah jikalau dia tidak mentakyifkan, dia tidak membagaimanakan. Kalau dia tidak mentakyifkan, sikit pun dia tidak mentakyifkan, dan dia tak sebut sikit pun bahawa Allah Ta'ala ni sama dengan mana-mana makhluk, maka selama itulah tidak ada langsung kemungkinan untuk kita mengatakan bahawa orang itu mentashbihkan Allah Ta'ala. Katalah ada orang tanya orang ni, dia tanya, Yadullah ni apa dia? Contoh kan, Yadullah ni apa dia? Tangan Allah. Tangan Allah macam kita ke? Aku tak tahu, kan? Mana dia hanya sebut tangan Allah, tapi dia kata tangan Allah macam mana? Macam manusia ke? Macam robot ke? Macam? Aku tak tahu. Maka selagi mana dia stop setakat tu, dia berhenti setakat tu, tidak ada mana-mana pihak boleh menuduh orang tu sebagai sesat. Tak boleh. Sebab dia berhenti setakat tu. Yang ni yang kita kena faham, tuan-tuan sekalian. Bukan sesat. Samalah Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Kalau dia kata, adakah kamu beriman, kamu percaya Allah Ta'ala turun ke langit dunia? Ya, saya percaya Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Turun macam mana? Dari atas ke bawah ke? Langit ke darat ke macam mana dia turun? Turun dengan tangga, turun dengan lift, dengan eskalator, turun dengan apa? Atau aku tak tahu. Atas ke bawah ke, turun macam mana ke, aku tak tahu. Tapi aku beriman Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ada tak sesiapa yang boleh menyesatkan orang macam ni? Tak boleh. Kalau mengikut pendapat yang disebut oleh Imam Ibnu Abdul Bar, tidak ada seorang pun yang boleh menyesatkan kalau ada orang tu dia kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia dan dia stop setakat tu, kecuali dia menyamakan dengan makhluk. Dia kata macam aku turun tangga. Tuan-tuan, saya macam saya sebut, saya tak pernah jumpa, tak tahulah kok tuan-tuan pernah jumpa ajaran sesat mana-mana. Ajaran sesat kita tak boleh cerita lah. Yang kita cerita ni mazhab, aliran yang muktabar, yang kita pegang, orang Islam pegang. Ada ke tuan-tuan sekalian? Dia kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia macam kita turun tangga ke turun lift? Tak ada. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena perbetulkan perkara-perkara yang macam ni. Malah kalau kita melihat para ulama cuba, kan, para ulama cuba untuk mengharmonikan benda-benda yang macam ni, kan. Dan ini banyak disebut contohnya oleh Imam Ibnu Hajar
Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, macam-macam lah ulama-ulama lain dan sebagainya. Tetapi malah mereka kumpul semua riwayat-riwayat yang menceritakan pasal Allah Ta'ala turun ke langit dunia, tapi tidak ada seorang pun ulama yang muktabar yang cerita turun tu turun macam mana. Tak ada. Yang ada mereka bincang kan, Allah Ta'ala turun ke langit dunia ketika mana? Ketika 1/3 malam yang terakhir. Yang tu adalah cerita setakat tu. Bila tu ada? Bila 1/3 malam terakhir. Pasal apa? Sebab hadis pasal Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni, dia ada banyak riwayat. Dan setiap riwayat tu matan dia berbeza-beza. Walaupun tajuk tu, cerita tu sama, tapi ada matan dia berbeza. Teks hadis tu berbeza. Yang kedua contohnya, ada hadis, ada riwayat yang kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia berlaku ketika 1/3 malam pertama. Bila 1/3 malam tu habis, masa itulah Allah Ta'ala turun. Yang ketiganya, ada riwayat yang mengatakan dia berlaku 1/3 malam, the first 1/3 tu, ataupun tengah malam. Tengah malam kerak 2 lah malam tu. Tapi macam mana kita tak tahu. Jangan tanya lebih-lebih. Yang tu aku tak tahu. Dalam hadis sebut macam tu. Setakat mana yang ada dalam hadis, aku terima setakat tu. Lebih daripada tu aku tak tahu. La adri, aku tak tahu. Maka sesiapa yang kata macam tu, dia terima setakat mana yang ada dalam hadis, lebih tu dia tak tahu, maka kita tidak boleh menyesatkan dia, tak boleh mengkafirkan dia. Pasal apa tuan-tuan? Sebab yang tu ada dalam hadis. Takkan hadis sesat kot. Sebab yang tu ada dalam Quran. Sebagai contoh, mustahil orang yang menerima apa yang ada dalam Quran dan dia tak hurai lebih-lebih. Benda yang ada dalam hadis dan dia tak hurai lebih-lebih, tiba-tiba kita kata dia sesat. Tak boleh. Mustahil melakukan perkara seperti itu. Riwayat yang keempat, dia kata tengah malam Allah Ta'ala turun. Kemudian yang kelima, tengah malam atau 1/3 malam yang terakhir kan. Kemudian dia berlaku secara mutlak bila-bila masa. Tak semestinya 1/3 malam, tengah malam, 1/3 akhir, tak semestinya. Jadi para ulama paling kurang tuan-tuan sekalian ada 6 pendapat. Sebab hadis itu matan dia berbeza di antara satu sama lain. Takkan tuan-tuan nak kata ulama ni sesat. Mereka hanya terima setakat itu tanpa menghuraikan lebih-lebih. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, maka inilah cara kan yang tepat, yang selamat. Dan kita jangan mudah kan untuk menyesatkan sesama kita. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata tidaklah bila kita menetapkan sifat-sifat Allah Ta'ala menyebabkan jadi tashbih dan tajsim. Dia kata kalau kita ni menerima sifat Allah Ta'ala macam hak Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam hadis, kalau setakat tu, dia takkan jadi tashbih, dia takkan jadi tajsim. Dia kata sebab apa tak jadi tashbih, tak jadi tajsim? Tashbih ni apa dia? Menyerupakan. Tu tashbih. Tajsim tu apa dia? Menjisimkan. Jadi Imam Az-Zahabi kata kalau tashbih, bila orang tu kata tangan tu seperti tangan aku, macam tadilah. Jadi sama pendapat Imam Az-Zahabi dengan pendapat yang kita sebut sebelum ini. Tapi dia kata kalau orang tu sebut tangan, yad, tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluk, tak sama dengan tangan aku, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluk yang saya sebut tadilah. Kita sebut zat Allah, tapi ada juga zat benda lain, zat besi kan, zat makanan. Maka dia kata bila kita menyebut zat Allah tidak menyerupai zat makhluk, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, Allah Ta'ala melihat tidak sama dengan melihatnya manusia, binatang, haiwan dan sebagainya, maka itulah yang dinamakan sebagai tanzih. Dia kata kita mensucikan Allah daripada mana-mana sifat yang menyerupakan dengan mana-mana sifat manusia. Betul lah tu kan? Betul. Jadi itu adalah cara yang sebenarnya tuan-tuan sekalian. Maka apa yang kita boleh ambil malam ni tuan-tuan sebagai rumusan ataupun kesimpulan, saya nak sebut tuan-tuan sekalian, antaranya apa yang disebut oleh
Abul Qasim. Abul Qasim kata apa? Dia kata berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh sebahagian pihak yang menuduh Ahlus Sunnah sebagai musyabbihah. Kita ni pegang sunnah Nabi, kan? Kita pegang Quran, kita pegang hadis, kita pegang Quran, kita pegang sunnah, kita pegang pendapat-pendapat ulama muktabar. Tiba-tiba orang tuduh kita mujassimah, orang tuduh kita, kan, musyabbihah, mentashbihkan Allah, mentajsimkan Allah Ta'ala. Apa tu cerita sebenarnya? Apa cerita sebenar? Apa yang berlaku sebenarnya? Maka disebut dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, dia kata apa? Berkenaan dengan bantahan Jahmiyah, golongan Jahmiyah yang mengingkari sifat Allah Ta'ala dan mereka menuduh Ahlus Sunnah sebagai musyabbihah. Rupa-rupanya tuan-tuan, zaman dulu lagi puak Jaham ni, Jahmiyah ni, dia perangai dia memang dia suka puak ahli sunnah. Siapa yang pegang sunnah Nabi betul-betul, maka dia akan tuduh itu sebagai musyabbihah. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, kita kena tahu cerita ni. Pasal apa orang kata aku musyabbihah, kan, mentashbihkan Allah Ta'ala? Pasal apa orang kata aku ni mujassimah, menjisimkan Allah Ta'ala, sedangkan aku tak pernah menjisimkan Allah Ta'ala, aku tak pernah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk? Jawapan dia, kalau cerita lama, puak Jahmiyah, puak yang sesat tu, yang suka menuduh Ahli Sunnah sebagai musyabbihah. Samalah juga dalam kitab yang sama, Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, dia kata apa? Dia kata apabila engkau melihat, kan, seseorang, wa idza ra'aita rajul, kan, bila engkau melihat satu orang lelaki yang menggelarkan ahlul hadis sebagai hasyawiyah, kan, apa ni, tulisan nota kaki, ataupun dia menggelarkan ahlul hadis itu sebagai musyabbihah, maka ketahuilah dia ada seorang mubtadi'. Mubtadi' ni apa dia, tuan-tuan? Mubtadi' ni ahli bid'ah. Perangai suka memberi gelaran kepada orang yang pegang sungguh-sungguh sunnah Nabi ni adalah perangai golongan mubtadi', golongan ahli bid'ah. Kaki bid'ah, suka buat benda-benda bid'ah, buat benda-benda pelik dalam agama, suka reka benda-benda dalam agama. Itu kita panggil ahli bid'ah. Ahli bid'ah ni lah dia suka bagi gelaran-gelaran ni, musyabbihah, mujassimah, kan, menjisimkan Allah Ta'ala, mentashbih, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, sedangkan kita berpegang kuat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, dia kata tanda-tanda bid'ah yang ada pada ahlul bid'ah sangat jelas dan terang. Dia kata very clear, crystal clear pasal benda ni. Apa yang crystal clear? Dia kata tanda-tanda yang paling jelas ialah permusuhan mereka terhadap sesiapa yang membawa khabar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni golongan ahlul hadis. Dia sangat memusuhi ahlul hadis sebab ahlul hadis memerangi bid'ah. Ahlul hadis memerangi benda karut, khurafat yang mengkuduskan manusia ataupun tokoh-tokoh, guru-guru mereka. Maka golongan ini memusuhi ahlul hadis, memandang rendah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan menamakan mereka sebagai golongan bodoh dan golongan musyabbihah. Jadi sidang hadirin mukminin, maka marilah kita sama-sama pastikan diri kita menerima apa sahaja yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, tanpa kita memandai-mandai mentafsirkannya atau memberi takwilan atau menghuraikannya tanpa dalil yang kukuh. Dan pada masa yang sama, marilah kita sama-sama berhenti, stop daripada membuat tuduhan melulu, membuta tuli kepada saudara seagama yang berpegang teguh
kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada dalam syurga Firdaus bersama-sama dengan baginda insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka